Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugas yang diberikan oleh Ustazah iaitu surah At-Taubah ayat 1 hingga 6. Okey, nama saya Nur Atika binti Anwar, nombor kad matrik di 183-11474. Okey, bahagian saya ialah fi'il, adawatul istifham, adawatul nafi, nama dan sifat Allah, nama syurga dan neraka, larangan Allah dan asbabun nuzul. Okay, kita pergi bahagian fi'il. Okay, fi'il ni adalah kata kerja ataupun kata yang menunjukkan perbuatan. Fi'il ni dia boleh jadi daripada kata kerja, berjadi kepada pelaku. Pelaku tu adalah orang yang melakukan perbuatan tu dan sebagainya. Maknanya contohlah berlari, dia boleh jadi pelari, pelaku. Okey, fi'il ni dia boleh jadi 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf dan 6 huruf. Maknanya minimum fi'il ni adalah 3 huruf, maksimum 6 huruf. Okey, fi'il ni dia ada 3, ada fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Okey, fi'il madi ni adalah fi'il, maknanya kata kerja yang telah berlaku. Contoh dia telah bermain. Okey, fi'il madi ni dia punya imbuhan adalah wajib di belakang, di hujung perkataan, macam fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Okey. Kalau fi'il mudhari' pula, fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan tu sedang berlaku. Contoh dia sedang bermain. Okey, fi'il mudhari' ni dia punya imbuhan, imbuhan dia ada dekat depan dengan belakang. Tapi imbuhan dekat depan tu adalah wajib ditambah. Yang dekat belakang tu harus je. Contoh dia, imbuhan dia alif, ta, ya, nun. Kalau seterusnya fi'il amar. Okey, fi'il amar ni pula adalah kata kerja yang menunjukkan perintah ataupun suruhan. Contoh dia, mainlah. Okey, fi'il amar ni juga dia hanya berlaku pada dhamir mukhatab, iaitu start daripada anta sampailah antuna. Okey, kalau dhamir amar ni pula imbuhan dia adalah wajib ditambah adalah belakang. Ni kiranya depan tu haruslah. Okey, sifat dia af'al, af'ala, af'alu. Maknanya wa alif tu yang huruf yang kat belakang perkataan tu, kat ujung perkataan tu adalah wajib. Maknanya semua fi'il ni huruf dia, yang maknanya pada sifat dia tu adalah huruf-huruf tetap. Okey, kita pergi pada tugasan kita. Okey, kalimah minal ayat Al-Quran. Okey, yang pertama hadtum. Maksud dia adalah perjanjian. Ini diambil daripada ayat pertama. Okey, kita nak tahu dia fi'il madi ataupun mudhari' ataupun amar. Okey, kat sini saya buat dia fi'il madi sebab okey, macam kita tahu kalau kita hafal tasrif kan, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Okey, kita dapat tahu ada domir kan kat situ tum, so dia jadi fi'il madi. Dia punya domir tum tu antum. Huruf asal dia kita buang alif, kita buang tum, dapatlah hada. Maknanya ain ni mewakili fa, ha ni mewakili ain, dan ni mewakili lam. So fa'ala, so dia punya huruf asal adalah hada. Okey, kalimah yang kedua sihu. Sihu ni maksud dia berjalan. Ambil daripada ayat yang kedua. Okey, dia fi'il amar sebab dia baris di bawah. Maknanya fi'il madi ni kan dia baris atas. Kalau fi'il amar ni dia baris bawah, depan. Tapi tak semestinya juga lah tengok keadaan. Okey, mana fi'il amar. Tapi kat sini ada huruf ilah tau. Tapi saya tak berapa ingat sangat. So saya terang mana yang mampu je lah huruf ilah ni. Cuma saya tahu dia huruf sakit, iaitu berlaku pada huruf alif, waw dan ya. Okey. Domir dia adalah antum sebab wa alif kan. Fi'il amar kita tak ada start pada hu, ada berlaku pada domir mukhatab. So wa alif jadi domir dia antum. Huruf asal dia adalah saha. Maknanya kita buang ya, kita buang waw alif. So huruf ilah dekat sini adalah alif lah, saha. Okey, yang ketiga adalah
a'lamu, maksud dia mengetahui. Kita ambil daripada ayat yang kedua. Dia fi'il amar, sebab kat sini kita boleh nampak dalam tasrif fi'il amar af'al, af'ala, af'alu. So ada alif, ada waw alif. So fi'il amar dia punya domir antum, waw alif. Huruf asal dia kita buang alif, kita buang waw alif, dapatlah alima. 3 huruf kan. Okey. Yang keempat adalah tubtum. Tubtum ni maksud dia bertaubat. Okey, dia fi'il madi sebab apa? Ada tum ni yang maknanya dalam tasrif fi'il madi ada domain tum kan. Maknanya fi'il tu kata kerja sekali dengan domain, so dia fi'il madi. Okey, domain dia antum sebab tum. 3 huruf asal dia kita buang tum. So kat sini pun ada huruf ilah dia juga. Ilah, huruf ilah ajwaf. Dia sama yang dekat perkataan dengan sihun ni lah. So buang tum dapatlah taba. Okey, kalimah yang seterusnya adalah basyiri. Basyiri ni maksud dia menyampaikan berita gembira. Ni basyiri ni ambil daripada ayat nombor 3. Okey, dia fi'il madi, domir huwa. Huruf asal dia adalah basyara. Okey, seterusnya kafaru. Kafaru ni maksud dia orang-orang kafir. Okay, kalau kita tengok sini kafaru ni kalau maksud dia orang-orang kafir tu, dia adalah pelaku, fa'il. Tapi disebabkan kat sini adalah perbuatan orang-orang kafir, so dia adalah fi'il madi. Okey, sebab apa ada waw alif ni kan. Okey, domir dia hum, buang huruf asal dia kita buang waw alif, dapatlah kafara. Okey, seterusnya yankusukum. Yankusukum ni maksudnya mengurangi. Okey, dia fi'il mudhari' sebab kita jelas kita nampak ada huruf tambahan dia dekat depan ya. Okey, domain dia antum sebab kum. Huruf asal dia kita buang kum, buang waw dengan ya, dapatlah naqasa. Okay, seterusnya kita sambung pada kalimah yuzahiru. Okay, yuzahiru ni diambil daripada ayat yang keempat. Maksud dia membantu. Okey, dia fi'il mudhari' sebab ada ya. Okey, kalau kita tengok tasrif kan, fi'il mudhari' iaitu yaf'alu, yaf'ala ni yaf'aluna. Okey, kat sini dia jadi yuzahiru. Okey, kita tahu dia punya domir hum sebab waw alif. Okey, kalau ni dia jadi yuzahiru sebab ada lam, ada adawatun nafi. So adawatun nafi punya hukum dia kena majzum. So dia kena buang waw nun, dia jadi waw alif. Yuzahiru fi'il mudhari', domir dia hum. Huruf asal dia kita buang ya, kita buang waw alif, kita buang alif, dapatlah zahara. Okey, seterusnya kita sambung kepada perkataan yuhibbu. Yuhibbu ni kita ambil daripada ayat yang keempat. Maksud dia suka ataupun mencintai. Dia fi'il mudhari' sebab ada ya kan kat depan ni. Okey, domir dia huwa sebab tak ada tambahan apa-apa kat belakang. Okey, huruf asal dia kita buang ya, dapatlah habba. Okey, kalau habba ni huruf asal dia kan kena 3 huruf. So kat sini 2 huruf. Kita tengok pula dekat ba ni ada syaddah. So bila ada syaddah, kita kena cerakinkan dia ataupun kita kena kembangkan dia. So huruf asal dia adalah habba. Hababa, ba yang pertama mati, ba yang kedua hidup. Baris atas. Okey, kalimah seterusnya adalah aqtulu. Okey, aqtulu ni maksud dia bunuhlah. So dia ambil daripada ayat yang kelima. Fi'il amar sebab ada alif kat depan, waw alif kat belakang. So domir dia antum. Kita nak dapat huruf asal dia adalah kita buang alif, kita buang waw alif, dapatlah qatala. Okey, kalimah yang seterusnya adalah ahsuruhum. Okey, yang ni fi'il madi sebab ada domir. Okey, domir dia adalah hum. Huruf asal dia kita buang alif. Cara nak dapat huruf asal dia kita buang alif, kita buang waw dengan hum, dapatlah hasara. Okey, seterusnya adalah aqamu. Aqamu ni maksudnya mendirikan. Kita ambil daripada ayat yang kelima. Dia fi'il amar sebab ada alif kat depan, waw alif kat belakang. Domir dia antum sebab ada waw alif. Lepas tu huruf asal dia kita buang alif, kita buang waw alif, dapatlah koma. Okey, seterusnya adalah khallu. Khallu ni kita ambil daripada ayat kelima. Okey, kat sini fi'il madi sebab ada tambahan waw alif sahaja kat belakang, dekat depan dia tak ada tambahan apa-apa. Domir hum sebab waw alif.
dia punya huruf asal, kita buang waw alif dapatlah khalla. Tapi khalla kat sini dia punya huruf asal adalah kha lam ya. Ya tu tak bertitik. Okey, seterusnya perkataan yasma'a diambil daripada ayat yang perkataan diambil daripada ayat yang ke-6. Maksud dia mendengar. Okey, dia fi'il mudhari' sebab ada ya kat depan. Domain dia huwa sebab tak ada tambahan apa-apa kat belakang. Huruf asal dia kita buang ya, dapatlah sami'a. Okey, akhir sekali adalah perkataan ya'lamuna. Diambil daripada perkataan diambil daripada ayat yang ke-6. Maksud dia mengetahui. Okey, dia fi'il mudhari' sebab apa? Ada ya, ada waw nun. Okey, dia punya domain hum sebab waw nun ni menunjukkan jamak bagi lelaki. Okey, huruf asal dia kita buang ya, kita buang waw nun, dapatlah alima. Okey, seterusnya saya akan pas kepada kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ummul Mairah binti Muhammad Tarmizi. Nombor matrik saya di 183108808. Okey, saya mengambil bahagian huruf jar wa isim majrur dalam ayat dalam surah At-Taubah ayat 1 sehingga 6. Sebelum itu, saya akan menerangkan serba sedikit tentang huruf jar dan isim majrur. Huruf jar adalah kata sendi nama, manakala isim majrur adalah isim selepas huruf jar. Okey. Contoh ayat yang saya dapat bagi, Ali zahaba ilal madrasah. Ali adalah isim, zahaba adalah fi'il, ilal madrasah adalah huruf jar wa isim majrur. Ila adalah huruf jar, al madrasah adalah isim majrur, iaitu isim selepas huruf jar. Okey. Kita boleh kenal melalui tanda-tanda isim, contoh alif lam, tanwin dan sebagainya. Okey. Tapi dalam isim majrur terdapat hukum-hukum isim majrur. Contohnya terdapat jamak muannas salim, iaitu jamak muannas yang hujungnya berada huruf alif ta. Contoh minal muslimat. Okey. Seterusnya jamak muzakkar salim, iaitu hujungnya adalah waw nun. Contoh al muslimuna. Namun apabila terjadinya selepas huruf jar, dia akan huruf waw nun itu akan ditukarkan kepada ya nun. Contoh fil minal muslimina, asalnya adalah minal muslimuna, namun mengikut hukum isim majrur ia ditukarkan menjadi minal muslimina. Okey, itu sedikit contoh. Okey, kita teruskan kepada topik asal, iaitu daripada surah At-Taubah ayat 1 sehingga 6. Okey, ayat 1 terdapat perkataan min. Huruf jarnya adalah min. Ayat 1, 3, 4 dan 6. Namun perkataannya sama, ayatnya sama, iaitu minal musyrikina. Min tu adalah huruf jar, al musyrikina adalah isim majrur. Mengikut hukum itu adalah jamak muzakkar salim yang berasal daripada al musyrikuna, namun selepas huruf jar ia menjadi al musyrikina, minal musyrikina. Okay, seterusnya ayat 2, iaitu fi. Perkataan huruf jarnya adalah fi. Ayatnya adalah fil ard. Fi adalah huruf jar, al ard adalah isim majrur. Kita teruskan dengan ayat ke-3, iaitu lakum. Okay. Ayatnya adalah lakum. La tu adalah bermaksud bagi. Kum adalah kamu, bagi kamu. Okey, seterusnya adalah ayat perkataan ila daripada ayat 1, 3 dan 4. Ila adalah huruf jar. Okey. Ayatnya daripada ayat 1, ilal ladzina. Al-ladzina adalah isim majrur. Ayat ketiga, ilan nas. An-nas adalah isim majrur. Ilaihim. Him adalah dhamir. Manakala ila adalah huruf jar. Dan ayat keempat, ila muddatihim.
ayat keempat. Seterusnya, bi-annahum. Bi adalah huruf jar, annahum adalah isim yang mempunyai dhamir. Itu sedikit tentang isim majrur dan huruf jar. Nama saya binti Ahmad Saidi, bermetik di 183-11091. Saya akan membentangkan tajuk al-idhafah yang merangkumi al-mudhafu wal-mudhafu ilaih. Kita beri pada pengenalan, iaitu dua kata nama yang berlainan makna digabungkan menjadi satu makna yang lain. Perkataan yang pertama, al-mudhafu, contohnya al-ghurfatu, yang bermaksud bilik. Manakala perkataan yang kedua pula, iaitu al-mudhafu ilaih, contohnya al-mudiru, yang bermaksud pengetua. Kita pergi pada perkataan yang pertama, iaitu mudhaf, yang bermaksud iaitu ghurfatu. Yang pertama, dibuang alif lam. Jika ada alif lam, contohnya al-ghurfatu, dibuangkan menjadi ghurfatu. Di sini kita boleh tengok alif lam tu dibuang. Yang kedua, sekiranya perkataan itu mempunyai alif nun atau waw nun, maka nun tersebut perlu dibuang, iaitu nun sahaja dibuang. Contohnya, al-muslimani ditukarkan menjadi muslimah. Kat sini kita boleh tengok daripada al-muslimani, apabila nun itu dibuang menjadi muslimah. Yang kedua pula, al-muslimuna ditukarkan menjadi muslimun. Apabila al-muslimuna, yang mana nun dia dibuang, akan menjadi muslimun. Yang kedua pula, iaitu al-mudhafu ilaih, contohnya al-mudiru, yang bermaksud pengetua. Kita pergi pada perkataan yang pertama, iaitu mudhaf, yang bermaksud iaitu ghurfatu. Yang pertama, dibuang alif lam. Jika ada alif lam, contohnya al-ghurfatu, dibuangkan menjadi ghurfatu. Di sini kita boleh tengok alif lam tu dibuang. Yang kedua, sekiranya perkataan itu mempunyai alif nun atau waw nun, maka nun tersebut perlu dibuang, iaitu nun sahaja dibuang. Contohnya, al-muslimani ditukarkan menjadi muslimah. Kat sini kita boleh tengok daripada al-muslimani, apabila nun itu dibuang menjadi muslimah. Yang kedua pula, al-muslimuna ditukarkan menjadi muslimun. Apabila al-muslimuna, yang mana nun dia dibuang, akan menjadi muslimun. Kita pergi kepada mudhaf ilaih, iaitu al-mudiri. Ciri-ciri yang pertama, iaitu kekalkan alif lam. Yang kedua, sekiranya perkataan itu mempunyai alif nun atau waw nun, maka alif dan waw perlu ditukar kepada huruf ya, iaitu nun kekal. Contohnya, al-mudirani ditukarkan menjadi al-mudiraini. Kita boleh nampak dekat sini, dekat perkataan al-mudirani,
alif tu ditukarkan menjadi ya, dan menjadilah daripada al-mudirani kepada al-mudiraini. Yang kedua pula, al-mudiruna ditukarkan menjadi al-mudirina. Okay, kat sini kita boleh nampak dekat perkataan al-mudiruna, waw itu ditukarkan menjadi ya, iaitu daripada al-mudiruna menjadi al-mudiraini. Okay, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okay, untuk al-mudhafu ilaih itu al-mudiri. Kita sambung ciri-ciri yang ketiga, iaitu sekiranya perkataan itu tidak mempunyai alif nun atau waw nun, maka perlu diletakkan baris bawah bagi huruf terakhir. Contohnya al-mudiri atau al-mudirati. Kalau perasan tadi, perkataan asal al-mudiri ialah al-mudiru sebelum al-mudiri, sebelum ditukarkan menjadi al-mudiri. Disebabkan dia al-mudiru ini mudhaf ilaih, baris yang terakhir untuk huruf yang terakhir mestilah baris bawah. Yang keempat pula, sekiranya perkataan itu ialah dhamir, maka perlu gunakan sifil dhamir muttasil bagi isim. Contohnya al-bintu, iaitu isim, dicampurkan dengan ana, isim juga akan menjadi bintu yang dicampurkan dengan ya, iaitu dhamir munfasil, dan menjadilah binti. Okay, kat sini kita boleh nampak pada awalnya al-binti ada alif lam. Jadi alif lam haruslah dibuang disebabkan al-bintu itu al-bintu dicampurkan dengan dhamir munfasil, iaitu ya. Jadi setelah dibuang alif lam daripada al-bintu, menjadilah binti, iaitu ialah ana. Kita pergi kepada yang kelima, sekiranya perkataan itu ialah nama orang, ia tidak perlu diletakkan alif lam, tetapi huruf terakhir berbaris dua di bawah. Contohnya bintun baitu Muhammad. Okay, kat sini kita boleh nampak perkataan nama orang, iaitu Muhammad, di hujung Muhammadin. Okay. Huruf terakhir Muhammad, iaitu dal, perlulah berbaris dua di bawah. Yang keenam, hukum al-mudhafu ilaih ialah majrur. Tambahan saya ialah al-idhafah. Okay, latihan al-idhafah ni terbagi kepada 3 bahagian, iaitu al-Quran, ayatu minal kalimah, al-mudhafu dan al-mudhafu ilaih. Okay, soalan yang pertama ialah an-naqum, iaitu dari ayat surah At-Taubah, daripada ayat 2. Mudhaf dia ialah anna.
mudhafu ilaih dia ialah kum, iaitu kamu lelaki, antum. Yang kedua pula al-haji al-akbari, iaitu dari ayat 3, mudhaf dia ialah haji yang dibuang alif lam. Mudhaf ilaih dia ialah al-akbari, iaitu dikekalkan alif lam dan huruf terakhir dia iaitu ra adalah baris bawah. Yang ketiga alaikum, dari ayat yang keempat, mudhaf dia ialah ala, mudhaf ilaih dia ialah kum, iaitu kamu lelaki, antum. Yang keempat al-ashhuru al-hurumu, iaitu dari ayat 5, mudhaf dia ialah ashhuru yang dibuang alif lam. Mudhaf ilaih dia ialah al-hurumu, al-hurumi. Kekalkan alif lam dan dibuang dan tanda doma digantikan dengan kasrah dan digantikan dengan baris bawah. Yang kelima sabilahum, iaitu dari ayat yang kelima juga. Mudhaf dia ialah sabila. Yang mudhaf ilaih pula hum, iaitu mereka, iaitu hum, mereka lelaki. Yang keenam pula istajaraka, iaitu dari ayat yang keenam, mudhaf dia ialah istajara, mudhaf ilaih dia ialah ka, iaitu anta, dia lelaki. Yang ketujuh pula ialah ablighu, iaitu dari ayat yang keenam juga, mudhaf dia ialah abligh dan mudhaf ilaih dia ialah hu, iaitu wa, dia lelaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanis Hanani binti Ishak, nombor matrik di 183-11107. Okey, saya akan sambung pada bahagian domer. Okey, domer ni dia terbagi kepada dua bahagian, iaitu al-baris dan al-mustatir. Okey, kita masuk dulu untuk domer al-baris. Okey, untuk domer al-baris ni ada dua bahagian, iaitu al-munfasil dan juga al-mutasir. Untuk domain baris munfasil terdapat dua jenis, iaitu marfu' dan mansub. Okey, untuk munfasil marfu' dia adalah domain yang berada di depan isim, dan manakala mansub adalah berlaku pada perkataan iya sahaja. Okey, kita masuk pada baris mutasil. Okey, baris mutasil ni terdapat beberapa bahagian, iaitu fi fi'il, ba'da fi'il, ba'da huruf dan ba'da isim. Okey, untuk fi fi'il pula ada 6 tanda, iaitu ta fa'il, alif isnain, nun niswah, waw jamaah, ya mukhatab dan na. Okey, nun alif. Okey. Untuk ba'da fi'il pula, dia adalah domain yang berada selepas fi'il. Okey, dan kebiasaannya terjadi pada maf'ulun bih. Okey, untuk ba'da isim pula, domir berada selepas isim dan dia adalah kepunyaan, dan caranya kena buang alif lam. Okey, untuk ba'da huruf pula ialah domir berada selepas huruf dan boleh jadi pada inna wa akhawatuha. Okey, kita masuk domir mustatir pula. Okey, domir mustatir ni dia tak nampak pada lafaz dan dia berlaku di fi'il, dan dia adalah baki daripada domir baris mustasil fi fi'il. Okey, antara contoh yang saya dapat ambil dari surah At-Taubah ayat 1 hingga 6. Yang pertama, domir baris munfasil marfu', iaitu
perkataan fahuwa khairun ayat ketiga. Okey, di mana huwa itu adalah domir yang berada di depan isim khairun. Okey, untuk fi fi'il ada banyak perkataannya, iaitu yang pertama perkataan a'lamu ayat kedua dan tiga, di mana domirnya ialah antum, waw alif tandanya. Okey, seterusnya sihu ayat 1, tandanya domirnya ialah antum, waw alif. Okey, perkataan tubtum ayat ketiga, di domirnya ialah antum, ta dengan mim. Seterusnya tawallaitum, tawallai tambah dengan tum, domir antum ayat ketiga. Dan seterusnya kafaru, kafir, dan waw alif, dia punya domir ialah hum. Okey, seterusnya fa'atimmu, domir hum, tandanya waw alif ayat keempat. Dan ayat kelima waq'udu, di mana fi'il dan tanda domirnya ialah waw alif, domir hum. Okey, seterusnya waqtulu, qatala fi'il bunuh yang maksud, dan tandanya waw alif, dia punya domir hum. Okey, seterusnya tabu fi'il, dalamnya domir waw alif iaitu hum. Okey, seterusnya aqamu, tanda waw alif iaitu domir hum. Okey, untuk ba'dal fi'il pula, okey, tanda perkataannya ialah yang kusukum. Okey, fi'il tambah dengan domir kum, itu ialah antum. Okey, seterusnya ayat ke-6, perkataan ajirhu iaitu domir ajir ditambah dengan fi'il ajir ditambah dengan domir hu. Okey. Seterusnya perkataan ablighah ayat ke-6, fi'ilnya abligh dan ditambah dengan domirnya hu. Okey, seterusnya ayat ke-4, yuzahiru. Okey, domir yang terdapat isim yuzahiru ditambah dengan domir dalamnya domir hum, waw alif. Okey, untuk ba'dal huruf pula, perkataannya ialah lakum ayat ketiga. La dengan kum, dia punya domir ialah antum. Okey, seterusnya perkataan ilaihim, ilai ditambah dengan perkataan domir him iaitu hum. Okey, seterusnya alaikum ayat keempat, di mana hurufnya ialah ala, lepas tu dan domirnya ialah kum, antum. Okey, seterusnya perkataan lahum, hurufnya ialah lam dan ditambah dengan hum, dia punya domir. Okey, dan yang terakhir perkataan bi'annahum. Okey, bi'anna tu ialah huruf dan hum tu adalah domir. Okey, untuk ba'dal isim pula, perkataannya rasuluhu ayat ketiga, iaitu isim rasul dan selepasnya domir hu. Okey, seterusnya perkataan muddatihim, muddah itu adalah tempoh isim dan selepasnya domir hum. Okey, kita masuk pada domir mustatir pula. Okey, yang pertama, okey. Untuk mustatir, perkataan kalama iaitu untuk fi'il madi dan domirnya ialah huwa. Seterusnya perkataan ahada, domainnya huwa ayat kedua. Okey, untuk fi'il mudhari' ada satu saja iaitu yasma'u. Okey, seterusnya saya akan sambung kepada adawatul istifham wa adawatul nafi. Adawatul istifham untuk surah Taubah ayat 1 hingga 6 tak ada. Okey, kita pergi ke adawatul nafi. Okay, sebelum tu adawatul nafi ni adalah perkataan yang menafikan ataupun menidakkan. Okey, kalau kita belajar ada banyak macam lam, lan, la. Okey, tapi yang ada kat sini ada dua je. Yang pertama, lam yang kusukum. Kita ambil daripada ayat yang keempat. Okey, kalau kita belajar hari tu, lam ni maknanya selepas adawatul nafi iaitu lam, dia kena fi'il mudhari'. So kat situ yang kusukum merupakan fi'il mudhari'. Okey, yang kedua lam yuzahiru, iaitu sama juga diambil daripada ayat yang keempat.
Okey, untuk tugasan tambahan iaitu bahagian yang kedua, bahagian kefahaman ayat. Ayat 1 hingga 6 surah At-Taubah adalah ayat Madaniyah. Asbab nuzul ayat dia adalah surah At-Taubah ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad kembali dari Perang Tabuk yang terjadi pada 9 Hijrah. Surah ini tidak dimulakan dengan basmalah kerana surah ini merupakan amaran oleh Allah untuk memutuskan perjanjian antara umat Islam dan kaum musyrikin, sedangkan ayat basmalah merupakan ayat yang menunjukkan Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ummul Mairah binti Muhammad Tarmizi. Nombor matrik saya ID 183108808. Okey. Saya akan teruskan dengan kefahaman ayat iaitu pengajaran ayat. Okey, ayat 1 hingga 6 ni banyak pengajaran sebenarnya. Antara yang kami peroleh adalah kita hendaklah bersikap jujur dan amanah dalam setiap perjanjian kita. Tak kisahlah perjanjian dengan orang Islam ataupun bukan Islam, kerana orang yang mungkin janji adalah orang yang munafik. Okey, seterusnya kita perlulah memberi ruang kepada orang kafir untuk mempelajari Islam. Sebab Islam tu adalah sebaik-baik agama dan sebenar-benar agama. Okey, lepas kita bagi ruang, kita perlu bimbing diorang, bantu diorang untuk mempelajari Islam sebab takut diorang tersesat. Okey, kita perlu bimbing juga diorang. Okey, seterusnya kalau diorang enggan nak mempelajari tentang Islam, kita kena bagi tahu diorang yang azab Allah itu pasti dan sakit dan pedih. Okey, kita kena terangkan kat diorang, bagi diorang tahu. Okey, seterusnya orang yang berpegang pada janji adalah orang yang bertakwa. Okey, orang yang beriman, bertakwa, itu adalah orang yang berpegang pada janji. Okey. Seterusnya, kalau kita sebagai orang Islam, kita perlulah melaksanakan suruhan Allah seperti menunaikan solat, menunaikan zakat. Dan kalau kita sedar kesalahan kita, kita perlulah bertaubat. Okey, jalan sebaik-baiknya adalah kembali pada Allah, iaitu bertaubat. Okey, seterusnya, kalau orang kafir nak perlindungan daripada kita, orang Islam, kita perlu melindungi mereka. Okey, lain bahasa kita perlu ajar mereka tentang Islam. Okey. Okey, supaya diorang ni tahu seruan Allah itu yang terbaik. Okey, seruan Islam itu yang terbaik. Okey, akhir sekali, orang kafir perlu memahami semula agama Islam ini dengan sebetul-betulnya. Sebab bila mereka salah faham dengan Islam, mulalah mereka anggap Islam ni teroris dan sebagainya. Okey, itu saja pengajaran ayat 1 hingga 6. Cerita daripada ayat 1 hingga 6 surah At-Taubah ini adalah surah At-Taubah ni dinamakan juga surah Al-Bara'ah. Yang bermaksud Allah dan Rasul memutuskan hubungan perjanjian dengan orang musyrik, dan kaum mukmin diminta untuk bersiap-siap untuk memasuki ke era perang dengan mereka. Surah ini terakhir diturunkan. Ayat 1 hingga 6 menjelaskan hal penting berkaitan dengan kaum musyrikin Mekah. Yang pertama, Allah meminta Rasul SAW dan kaum muslimin untuk memutuskan hubungan amai dengan kaum musyrikin Mekah. Allah hanya memberi tempoh 4 bulan saja dari perintah ini diturunkan. Setelah itu akan ada perang besar-besaran dengan mereka. Yang kedua, waktu tempoh 4 bulan itu adalah dari tanggal 20 Zulhijjah sampailah 10 Rabiul Akhir. Jika dalam masa itu kaum musyrikin melakukan pelanggaran dengan perjanjian atau membantu kaum lain yang memerangi Rasulullah, maka perjanjian dengan mereka batal. Seterusnya, Allah mengisyaratkan kaum musyrikin Mekah akan dikalahkan dengan kaum mukmin dalam waktu dekat. Seterusnya, setelah masa tempoh selesai, Allah memerintahkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin untuk memerangi, menangkap, mengepung dan menundukkan kaum musyrikin di mana-mana saja mereka berada. Tapi jika mereka masuk Islam, menegakkan solat, menunaikan zakat, maka mereka tidak boleh diperangi lagi. Dan kalau di antara kaum musyrikin yang meminta perlindungan, maka wajib dilindungi dan bacakanlah pada mereka Al-Quran. Kemudian hantarlah mereka ke tempat-tempat yang aman. Seterusnya, perang terhadap kaum kafir harus ada alasan yang kuat dan dilandaskan takwa, kasih sayang dan tidak boleh membabi buta dan harus mentaati aturan Allah. Untuk tugasan tambahan bahagian azab dan suruhan Allah. Yang pertama, azab Allah. Allah menghina orang-orang musyrik
dengan bala bencana di dunia dan azab seksa di akhirat. Okey, kalimah yang berkenaan ialah mukhzi, iaitu ayat yang kedua. Okey, seterusnya azab yang ditimpa tidak terperi sakitnya. Okey, kalimah yang berkaitan ialah bi'azabin alim, ayat yang ketiga. Okey, seterusnya jika berpaling iaitu ingkar, mereka orang kafir tidak akan terlepas dari seksa Allah, iaitu ghairu mu'jizillah, ayat yang ketiga. Okey, seterusnya suruhan Allah. Allah memerintahkan Rasul untuk membatalkan perjanjian dengan orang musyrik kerana mereka telah berkali-kali mengkhianati Rasul. Okey, perkataan yang berkaitannya ialah Baratun, surah ayat yang pertama. Okey, seterusnya Allah memerintah orang kafir untuk bertaubat. Kalimah yang berkenaan ialah tubtum, bertaubatlah kamu. Okey. Seterusnya Allah memerintah untuk membunuh orang musyrik jika dijumpai di mana-mana. Kepung mereka dan tawanlah mereka dalam apabila tamat tempoh 4 bulan tersebut. Okey, perkataan yang berkenaan ialah faqtulu, bunuhlah mereka. Ayat yang kelima. Okey, seterusnya jika orang musyrik meminta perlindungan iaitu untuk memahami Islam, maka mereka perlu diberi perlindungan dan hantarlah mereka ke tempat-tempat yang aman. Okey, kalimah tersebut ialah fa'ajirhu, ayat yang ke-6. Okey, seterusnya part saya yang terakhir ialah perkataan yang berkaitan dengan perkara-perkara tersebut, iaitu sifat Allah dan nama Allah. Okey, sifat Allah untuk surah Taubah ayat 1 hingga 6 tak ada, tapi nama Allah ada dua, iaitu yang pertama Ghafurun, iaitu Allah Maha Pengampun. Yang kedua Rahimun, Allah Maha Penyayang. Okey, kekuasaan Allah pun ada dua. Yang pertama Ghafurun, yang kedua Rahimun. Nama gelaran orang soleh atau baik pun ada dua. Yang pertama Rasuluhu, dia Rasul. Yang kedua Al-Muttaqin, orang bertakwa. Nama gelaran orang jahat pun ada dua juga. Yang pertama Al-Musyrikina, maksud dia adalah orang-orang musyrikin. Yang kedua adalah Al-Kafirina, iaitu orang-orang kafir. Nama musuh Allah pun ada dua juga. Yang pertama Al-Musyrikina, yang kedua adalah Al-Kafirina. Dan nama orang Islam pula ada satu je, iaitu Al-Muttaqin. Okey, untuk nama Nabi dan kaumnya tak ada. Nama syurga dan neraka pun tak ada. Larangan Allah untuk surah Taubah ayat 1 hingga 6 ni ada pada kalimah fahallu sabilahum, iaitu diambil pada ayat yang kelima. Larangan Allah iaitu Allah telah melarang umat Islam memerangi orang kafir yang telah bertaubat serta menunaikan solat dan membayar zakat. Hal ini kerana mereka telah memeluk Islam dan menjadi sebahagian daripada umat Islam yang lain. Okey, sekian saja daripada saya.